Kita ucapkan selamat datang kepada Profesor Dr. Muhammad Afendi bin Mat Rani, kita punya ahli jawatan kuasa syariah. Untuk kita punya program ringkas lah, sempena Maulidur Rasul pada esok hari. Jadi kita dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor untuk menyampaikan tazkirah beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya kasihi Puan Yati selaku moderator kita pada pagi ni, seterusnya Encik Mazri, seterusnya para pengurusan koop, sahabat yang saya kasihi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam program sempena dengan sambutan Maulid Rasul yang akan kita sambut besok. Saya minta maaf di atas kelewatan sikit saya ni, pada kelas pagi tadi kebetulan perubahan jadual berlaku pada pagi ni. So saya terpaksa attend kelas dulu. Sepatutnya kelas habis pukul 10 tapi saya awalkan pukul 9. Jadi pertama-tamanya kita mengucapkan syukur kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana kita terpilih menjadi umat akhir zaman. Di sebenarnya umat akhir zaman ni mempunyai perbezaan dengan umat-umat yang terdahulu. Antara salah satu daripada kelebihan umat Nabi Muhammad itu ialah umat yang diawalkan di padang mahsyar nanti. Salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad itu ialah diawalkan penghisapan terhadap seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada waktu itu seluruh manusia berada di padang mahsyar dalam keadaan yang tak tertahan pada waktu itu. Maka seluruh manusia mencari insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan Allah, mempercepatkan hisab ataupun perkiraan amal kita pada hari kiamat. Jadi pada waktu itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memanggil seluruh umatnya, dan umat Nabi Muhammad berada di atas di satu tempat yang agak tinggi. Diceritakan dalam ensiklopedia akhirat tentang kelebihan umat Nabi Muhammad, dan pada waktu itu umat-umat Nabi Muhammad ini akan dikira amal soleh mereka. Dalam kita menyambut bulan Maulid Rasul ini, satu perkara yang menjadi keperluan kepada kita ialah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, iaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana, kalau bahasa Arab itu memberi maksud sesungguh-sungguhnya. Qad, laqad, la tu satu penekanan, qad satu penekanan. Maknanya di sini Allah sangat menekankan tentang laqad kana lakum, sesungguh-sungguhnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu, lakum, bagi kamu itu, fi rasulillahi uswatun hasanah, bagi kamu pada diri Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, suatu contoh teladan, model yang terbaik. Liman kana yarjullah, sesiapa yang nak dapat redha Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat. Ini ayat ini
yang selalulah kita pada bulan Maulid Rasul kita akan menceritakan tentang sifat Rasulullah itu, istifadah ataupun faedah daripada kita mengambil merayakan perayaan Maulid Rasul itu ialah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, merupakan model terbaik kepada orang yang nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah menceritakan tentang sifat Nabi Muhammad itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kata Allah, engkau mempunyai akhlak yang amat terpuji. Maknanya dalam diri Rasulullah itu sifat yang dipuji oleh Allah. Ini satu pujian, satu pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ni Muhammad mempunyai akhlak yang amat terpuji. Jadi dalam penghayatan bulan Maulid Rasul ini adalah penekanan kita adalah kepada soal akhlak. Kemudian innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutuskan itu liutammima makarimal akhlak, untuk mencantikkan, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maknanya ini satu kita kata satu tugas agung, satu tugas utama yang diturunkan kepada seluruh manusia. Rasul diturunkan untuk manusia itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Itu sebab orang yang hebat akidah dia, hebat dia punya syariah dia, fiqahnya, tauhidnya, tetapi tidak mempunyai akhlak yang baik, maka dia tidak dikira sebagai orang yang berakhlak. Itu sebab akhlak kita ni ada 4. Biasa ada orang sebut 3, tapi dalam buku yang saya tulis ni, buku tentang akhlak, ialah 4. Satu dia panggil akhlak dengan Allah. Akhlak dengan Allah. Yang kedua akhlak dengan Rasulullah. Yang ketiga akhlak dengan manusia. Yang keempat akhlak dengan alam. Akhlak dengan Allah ini maknanya kita ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama sebagaimana akhlak kita dengan Rasulullah. Bagaimana kita sambut perayaan Maulid Rasul ini, kita menginsafi setiap perbuatan, setiap perlakuan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hubungan Nabi dengan para sahabat, bagaimana hubungan Nabi dalam berumah tangga, bagaimana hubungan Nabi dengan isteri dia, para isteri dia, bagaimana hubungan Nabi dengan anak-anak baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat kelembutan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dengan binatang, bagaimana akhlak Rasulullah SAW dalam urusan pekerjaan, contohnya dalam niaga, dalam berurus niaga, dalam transaksi, dan bagaimana urusan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan non muslim. Ini semua perkara yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa akhlak Rasulullah itu adalah akhlak yang terpuji. Jadi pernah suatu hari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidatina Aisyah. Su'ilat Aisyah an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah Sayyidatina Aisyah telah ditanya tentang
tentang khuluq, tentang akhlak Rasulullah SAW. Faqalat, maka Sayyidatina Aisyah kata, kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi SAW adalah akhlak Al-Quran. Jadi bagaimana kita nak tengok akhlak Rasulullah itu, kata Sayyidatina Aisyah, kamu tengoklah apa yang ada dalam Quran. Itulah akhlak Rasulullah. Dan bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah minum. Itu sebab kalau kita tengok para sahabat Nabi SAW, ada di kalangan para sahabat yang sangat mencintai akhlak Rasulullah itu, mengikuti apa cara bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah minum, kan? Bagaimana Rasulullah, sampai Rasulullah berjalan, sampai Rasulullah bermusafir pun ada sahabat ikut. Pernah berlaku ada satu tempat, seorang sahabat berhenti dekat dalam perjalanan itu, dan dia membuang air kecil kat situ. Jadi orang tanya dia, kenapa kamu buat? Sebab dia kata, semasa aku bermusafir dengan Nabi SAW, Nabi berhenti kat sini untuk menunaikan hajat, dan aku juga buat. Jadi sampai begitu sekali para sahabat Nabi SAW ini mencontohi akhlak Nabi SAW. Jadi kita hari ini kelemahan yang paling ketara dalam diri umat Islam kita ialah soal akhlak. Kan? Tengok bagaimana akhlak pemimpin negara, bagaimana akhlak remaja, bagaimana akhlak golongan orang tua, bagaimana akhlak orang-orang masjid, bagaimana akhlak kita sebagai pekerja, sebagai contoh. Saya hari itu selepas swab test hari yang ke-10, sebab saya pergi keluar negara ni, balik hari ke-10, lalu dia ikut klinik. Ada satu klinik yang saya pergi tu, tiba-tiba guard tu memekik dengan sekuat-kuat hati, nak pergi ke mana ni? Ni daripada mana ni? Saya kata saya daripada swab test tak boleh lalu kat sini, lalu ke belakang. Saya pergi balik ke dia, saya kata, puan, boleh tak puan bercakap perlahan-lahan? Kenapa? Tak elok kau saya bercakap macam ni. Jadi inilah kita kata akhlak kita dengan manusia ini akhlak yang paling susah. Itu kadang-kadang orang yang semayang 5 waktu, orang yang puasa, zakat, haji ni, kadang-kadang dia tidak dapat menterjemah dia punya akhlak dia dalam tindak tanduk dia, terutama berhubung dengan manusia. Dan kalau dia saya kata, kalau nak tegurlah cara baik, tuan daripada mana. Saya yakin sebab kalau saya memakai coat, saya pakai baju handsome, smart, mesti dia akan layan saya dengan baik. Tapi kalau slipper, pakai baju t-shirt, pergi swab test, maka dia memekik macam tu. Itulah sifat manusia, kita kata. Jadi dalam kita nak menilai, itu sebab Nabi selalu ajar kepada kita berdoa supaya Allah memperbaiki akhlak kita. Bukan setakat Allah membaiki akhlak kita, tapi Allah membaiki segala kelemahan kita yang Nabi ajar, iaitu Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau menciptakan aku dengan segala kesempurnaan, fa ahsin khuluqi, maka Engkau perbaikilah segala akhlak aku ni. Kadang-kadang kita sebenarnya kita tak mampu untuk membaiki akhlak kita. Contohnya macam kita ni jenis panah barat, kita ni jenis pemarah, kita ni jenis kedekut, kita ni jenis berkira, kita ni jenis cepat
naik angin dan sebagainya. Ini kadang-kadang sifat-sifat yang dah sebati dalam diri kita, yang kadang-kadang ada tu sifat ni dia berkait dengan keturunan. Maka perbanyaklah kita doa. Allahumma ahsanta khalqi. Ini biasanya doa, kata doa menghadap cermin. Kan, doa menghadap cermin, Allahumma ahsanta khalqi, ya Allah ya Tuhan kami. Ahsanta khalqi, kamu cipta aku ni dengan sebaik-baik, fa ahsin khuluqi, maka kau ciptalah, kau perbaikilah apa tu. Jadi kalau kita belajar tentang Nabi SAW ini, antara sifat utama Nabi SAW itu ialah sifat benar. Kan? Benar dalam pertuturan kita, benar dalam apa tu, perbuatan kita. As-siddiq. Kenapa 4 sifat utama ni yang menjadi sifat Rasulullah? Iaitu as-siddiq, benar, al-amanah, amanah, tabligh, iaitu menyampai, kemudian fatonah ataupun pandai, cerdik. Sebab ini dianggap sebagai ibu segala akhlak manusia. Kalau kita ni ada sifat benar, percakapan kita benar, perbuatan kita benar, kita membenarkan apa yang ada dalam Quran hadis, maka seluruh kehidupan kita adalah menjadi baik. Bila kita bekerja adanya sifat benar, bercakap tidak bohong, bila kita jadi guru, bila kita jadi pensyarah, kita jadi ketua, kita jadi apa sekalipun, dengan siapa pun kita bercakap dengan as-siddiq, dengan sifat benar. Sama juga dengan sifat amanah. Kan? Orang yang ada sifat amanah ni memiliki segala sifat yang ada dalam dunia. Sebab Allah jadikan manusia ini, innallaha ya'murukum al-'adl wal ihsan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kita supaya kita melakukan kebaikan kita terhadap seluruh manusia, tak kira siapa pun. Begitu juga Allah menyebut dalam surah apa dalam Quran, surah Al-Mu'minun, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang amanah, yang diberi tanggungjawab, wa ahdihim, dan janji-janji mereka menepati. Ini sifat-sifat yang ada pada Rasulullah. Kemudian sifat at-tabligh, sifat menyampai. Sampaikanlah apa benda yang baik. Kita ni kadang-kadang dalam diri kita banyak sangat kita suka menyampai benda yang ada dalam WhatsApp. Kita kata tabligh, tapi tabligh ini adalah menyampaikan benda yang baik. Itu sebab orang yang selalu aktif dalam WhatsApp ni, jangan kita rasa aku ni bagus, suka menyampaikan benda yang baik. Kadang-kadang benda tu benda yang tak ada pun orang cakap. Saya tengok pagi ni ramai orang marah kepada Dr. Zahzan sebab dia yang mengeluarkan kenyataan bahawa arak yang bernama timah itu, dia yang keluar kenyataan. Tapi sebenarnya Dr. Zahzan kata bukan dia yang buat kenyataan. Ni berapa ramai dah saya faham. Sama juga dalam kita menyebarkan yang berlaku hari ini tentang vaksin. Kita bukan ahlinya. Kita bukan orang ahli perubatan. Kita sekadar belajar lebih kurang saja. Tapi kita mengalahkan doktor perubatan, doktor pakar. Menceritakan tentang bahayanya vaksin itu, vaksin ini. Kita menyebarkan sebenarnya benda itu salah. Kita sebar bahawa vaksin ini adalah Yahudi semua. Itu adalah Yahudi, sedangkan tidak ada kaitan pun dengan Yahudi. Memanglah orang Yahudi
bangsa yang rajin, bangsa yang kita pergi Mekah, kita pergi mana sekalipun, produk-produk semua adalah produk daripada US, produk daripada China, produk daripada luar. Jadi begitu juga sifat Nabi SAW adalah cerdik, ataupun fatanah. Orang sifat Nabi fatanah ni maknanya cerdik. Rasulullah belajar. Kita mengambil istifadah daripada sifat fatanah ini ialah dengan kita sentiasa belajar, long life learning, sentiasa belajar, sentiasa tingkatkan diri kita dengan ilmu pengetahuan, tingkatkan diri kita. Kalau kita ni mungkin di peringkat diploma, kita sambung peringkat degree, mungkin dah ada degree, kita boleh sambung peringkat master. Kemudian kita boleh belajar dalam YouTube, kita boleh belajar dalam kuliah-kuliah masjid dan sebagainya. Ini kalau kita dapat mengambil ruh inilah, sempena dengan bulan Maulid Rasul ini, sebenarnya bukan bulan Maulid Rasul, maknanya panjang hayat kita, apabila kita menjadi pengikut kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita menyempurnakan apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Satunya ialah matlamat perutusan Rasulullah itu menyempurnakan akhlak manusia. Jadi sebelum kita nak menyempurnakan akhlak manusia, akhlak orang lain, maka kita sempurnakan akhlak diri kita sendiri. Itu sebab hubungan hablum minan nas merupakan hubungan yang paling sukar dalam kehidupan kita. Kan? Hubungan Allah, innallaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha pemilik segala sifat pemurah. Kan? Berbeza dengan sifat-sifat yang ada pada manusia. Jadi Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Allah mengampuni segala dosa kita. Tapi bila kita membuat kesilapan dengan manusia, manusia bukan bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan pemilik sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Manusia bukan pemilik sifat Ghafurur Rahim. Maka kita nak minta maaf dengan manusia itu sebab disunnahkan kita memohon kemaafan dengan setiap orang, sama ada kita buat silap ataupun tidak. Kita bersalam, kita minta maaf. Matlamat perutusan Rasulullah itu adalah membawa kasih sayang kepada seluruh alam. Kan? Kasih sayang itu adalah kasih sayang kepada Allah, kasih sayang kepada Nabi, kasih sayang kepada binatang, kasih sayang kepada seluruh umat manusia tanpa mengira sama ada dia ni warna kulit yang berbeza dengan kita dan sebagainya. Dan yang terakhir, matlamat untuk membawa seluruh manusia itu mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingat sekadar untuk akhirnya satu lagi Nabi sebut, innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku tidak diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Saya ingat sampai pukul 10 apa ayat ya? Betul Prof, sampai pukul 10. Pukul 10. Jadi saya ingat sekadar itulah saja. InsyaAllah kita jumpa lagi lah. Kalau ada dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmida. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Prof. Dr. Muhammad Effendi bin Mat Rani atas tazkirah sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat memberi manfaat dan kebaikan kepada kita semua. Untuk seterusnya, saya menjemput sekali lagi Prof untuk memimpin selawat Nabi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama membaca. Mudah-mudahan selawat ini menjadi satu
satu amalan harian kita untuk kita tidak menjadi termasuk dalam orang yang kedekut. Kata Nabi, orang yang kedekut orang yang tidak berselawat padaku. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, lain. Terus saja Iban. Asyrafal badru alaina min sani fahtafat minul buduru mislahu sama aina ya rasul anta syamsu tabarru anta nur fawqa nuri anta ikhlasirli anta isa'asuduri ya habibi ya Muhammad ya Rafiqini ya Muhayyad ya Imam al-Milatayn sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah selesai dengan program kita pada hari ini. Maka berakhir sudahlah majlis kita pada pagi ini. Saya mewakili pihak urus setia memohon ampun dan maaf jika terdapat sebarang kekurangan sepanjang program ini berlangsung. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.